Kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli, muka surat 26. Muka surat 26, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Bermula sembahyang Jumaat. Bermula sembahyang Jumaat. Demikian juga tu macam mana? Seperti zuhur. Bermula sembahyang Jumaat. Demikian juga. Apa makna demikian juga ni? Demikian juga ni seperti zuhur. Apa makna? Maknanya Jumaat sama macam zuhur, 2 rakaat dahulu daripada Jumaat dan 2 rakaat kemudian daripada Jumaat. Dia sama je. Maknanya sembahyang qabliyah Jumaat sama dengan qabliyah zuhur. Sama saja. Ini hak pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i kita lah. Walaupun ada pandangan yang lain sebelum daripada zuhur, sebelum daripada Jumaat tidak disunatkan sembahyang 2 rakaat. Sebab tu terkadang hari Jumaat orang yang lain lah, orang luar ke, dia datang singgah Jumaat tempat kita. Ketika orang ramai-ramai di tempat kita ni bangun berdiri sembahyang qabliyah Jumaat, dia tak bangun-bangun pun. Dia tak bangun. Dia duduk je. Kita tengok orang tu, orang pakai comel, makna orang yang bukan pemalas. Orang pakai comel lah. Dia pakai serban, kira pakai comel lah. Kalau dia mari pakai baju t-shirt tu, kepala pun tak ada kopi, pun semayang qabliyah Jumaat ni. Tapi kalau gitu kita tak pelik. Ni budak muda ni, gitulah. Jangan marah pula pergi masjid pakai t-shirt, tak pakai kopi, ustaz kata orang ni malas main sunat. Jangan kata gitu. Tapi nak cerita kalau tengok orang gitu, dia malas bangun semayang sunat, tak pelik. Dan ni pakai comel. Tiba-tiba orang ramai-ramai tu, semayang qabliyah Jumaat, dia tak bangun. Dia tak bangun. Ada ni. Jadi hak tu pada pandangan lah yang menyatakan tidak ada sembahyang qabliyah Jumaat. Dalam kitab kita ni, ini mazhab Syafi'i. Bermula sembahyang Jumaat, demikian juga mana bilang juga seperti zuhur. Dengan bahawa ada qabliyah Jumaat dan ada ba'diyah Jumaat. Hak ni sembahyang rawatib yang muakkad. Sembahyang rawatib yang muakkad. Yang pertamanya 2 rakaat dahulu daripada subuh. Atau muakkad. Dan sekarang ni 2 rakaat dahulu daripada zuhur dan 2 rakaat kemudian daripadanya, kemudian daripada zuhur. Tapi sebelum zuhur ada 4 rakaat. Selepas zuhur ada 4. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat nanti di bawah hak tidak muakkad. Selepas dari sembahyang zuhur begitu juga.
Lepas mazhur gitu juga. 2 rakaat muakkad yang dibicarakan sekarang muakkad. Dan di bawah dia akan cerita pula 2 rakaat yang tidak muakkad. Sebab sekarang ni bicara rawatib yang muakkad. 2 rakaat dahulu dari zuhur dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Cuba tengok di bawah tu pula. Dan sunat rawatib ghairu muakkad. Semayang rawatib yang kurang kuat tuntut, iaitu 12 rakaat. Mana? 2 rakaat dahulu daripada zuhur dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Tadi 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Hak di bawah tu pula dan kedua. Sebab rawatib ni ada 2 bahagian. Satunya muakkad yang pertama, keduanya sunat rawatib ghairu muakkad, iaitu 12 rakaat. Yang muakkad ada berapa rakaat yang muakkad? Yang muakkad ada 10. Yang muakkad ada 10. Yang ghairu muakkad ada 12. Semua sekali rawatib 22. Kemudian mana 12 ni? 12 ni 2 rakaat dahulu daripada zuhur dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Lepas tu mana hak atas tu? 2 rakaat juga sebelum zuhur. Dahulu daripada zuhur, 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Dia ada 4 rakaat. 2 rakaat yang muakkad yang kuat tuntut Nabi tak tinggal. 2 rakaat laginya ghairu muakkad, tidak kuat tuntut sebab terkadang Nabi buat, terkadang Nabi tinggal. Situ. Jadi maknanya sebelum zuhur ada 4 rakaat, 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Selepas zuhur ada 4, 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Sebelum asar ada 4, keempat-empat ghairu muakkad. Ni kita cerita kat luar dulu, Ada ni. Sebab rawatib yang ada 4 rakaat, sebelum zuhur, selepas zuhur, kemudian sebelum asar. Adapun lepas isyak 4 rakaat, itu bukan pandangan yang muktamad. Tapi ada yang kita ada tu salikin, boleh beramal. Lepas isyak ada ba'da isyak 4 rakaat. Nantilah kitab Mundiatul Musolli kita ni tak ada cerita, hanya 2 rakaat saja. Sebelum isyak 2 rakaat tidak muakkad, selepas isyak 2 rakaat muakkad. Tak ada sebut 4 rakaat. Ada ni. Itu duduk masuk dalam FB sekarang ada 4 rakaat lepas isyak, itu pada satu pandangan. Buatlah kalau rajin. Ada apa-apa. Ada ni. Tapi pada kitab Mundiatul Musolli ni ada dah 4 rakaat lepas isyak, tak ada. Yang ada 2 rakaat. 2 rakaat sebelum isyak ghairu muakkad, tidak kuat tuntut. 2 rakaat lepas sembahyang fardhu isyak muakkad. Tapi 2 saja bukan 4. Ada ni. Jadi kalau kita dengar, ada ni 4 rakaat. Bila kita dengar ba'da isyak 4 rakaat? Baru je. Dah selama ni kita dengar orang duk cerita 2 rakaat aje. Itu pandangan yang muktamad. Lepas tu ada 4 rakaat ni, itu pandangan sebagian ulama. Lepas tu nak amal lah. Ada tak balong dah gitu. Dah balong. Walau apa dah gitu. Tapi nak kita menurut tak ada. Yang 4 rakaat sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar. Tapi bezanya sebelum zuhur 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Selepas zuhur 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Sebelum asar 4 rakaat, keempat-empatnya ghairu muakkad. Nanti dia akan cerita semua. Semua sekali ada 22 rakaat. 22 lah. Sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Selepas zuhur 4 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat. Selepas maghrib 2 rakaat. Sebelum isyak 2 rakaat. Selepas isyak 2 rakaat. 22 rakaat. 10 muakkad, 12 ghairu muakkad. Macam mana kita? Kalau buat kertas soalan,
Membicarakan semayang sunat rawatib. Macam mana jawab? Boleh bagi jawapan tau. Bagi jawapan tak boleh. Dah beramal ke tak? Beramal. Macam yang saya pernah sebut sebelum ni lah. Aqaidul iman yang 50 pun tak tahu. Aqaidul iman yang 50 tak tahu. Dah belajar nak sifat 20. Belajar tak sidik, amanah, tabligh, fatanah. Belajar sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah dan Rasul. Itulah aqaidul iman yang 50. Dia belajar, dia berpegang. Tapi 50 tu dia tak erti. Kenapa tak erti? Bukan dia tak berpegang. Tapi jumlah 50 ni dia tak erti. Tapi dia belajar sifat 20. Dia belajar sifat rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Tapi 50 tak tahu. Macam samalah. Rawatib buat. Rawatib 22 rakaat. Oh, tak tahu. 10 muakkad, 22 rakaat muakkad, tak tahu. Tapi buat ke tak? Buat. Jumlah tak tahu tau. Tu mana? Jumlah tak tahu. Tak apa hak tu. Tambahan pula ni amal sunat belaka ni. Dah tahu tak dosa tapi rugilah. Tapi aqaidul iman hak tu usuluddin. Dak pegang situ habislah. Dia berpegang sifat Allah, sifat Rasul. Cuma dia tak tahu jumlah tak apa. Jangan pula benda ni tanya aqaidul iman 50. Tak reti nak jawab. Berat kamu ni, tak ada Tuhan, kamu ni tak ada makrifah. Jangan tomoh gitu. Sebab orang ni dia belajar cara permulaan kan. Jadi lepas bicara sifat Allah Rasul, dak ipu macam dalam kitab Faridah. Sifat Allah, sifat istighna, sifat iftikar. Pada ni keluar 41 sifat. Hak Rasul pula ada 9, jadi 50 sifat. Kalau tanya pula 36, lagi susah. Tanya pula 48, 58. Tanya pula 68. Penipala dengar. 50, 36, 58, 68. Ingat tak 68 tu? Hak dan jadual tu. Jadual hak sifat 20 tu kan? Ke nak beli pula? Takut gulung. Kan sebut dah dahulu kan. Hak jadual 68 akidah tu kan, bubuh dalam frame. Letak frame molek. Ni gulung akhirnya tak tahu letak mana. Kan? Tu 68 tu 68. Hak dah jadual tu 68. Hak dah kitab Faridah ni 36. Ada kitab Faridah hak kitab yang pertama tadi lah. 36, 50, 58. Tapi jumlah tu dah pelik lah tunya. Tapi akidah tetap lah tu. Jumlah je tak tahu. Sama lah ni semayang rawatib. Tapi berapa hak rawatib, hak muakkad berapa, ghairu muakkad berapa, tak tahu. Tak apa tu. Bukan kata berdosa kamu. Bukan kan, hak tu bukan fardu ain. Cuma nampak kengih lah. Apa tak kengih? Kau panggil benda? Mepeh nampak. Kengih faham tak kengih? Lemah lah. Kengih, mepeh nampak. Abang apa? Dorok nakak pun kan? Mepeh. Allah. Waktu pun tak tahu. Jadi sebelum zuhur, ni 2 rakaat. Di bawah tu 2 rakaat, 4. Kemudian daripada zuhur 2 rakaat. Bawah tu 2 rakaat juga, 4. 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Cuma hak bab niat lah dahulu. Ingat tak bicara bab niat dahulu? Ada dalam kitab kita ni kan, hak bicara bab niat. Apabila rawatib ni dia bahagi kepada muakkad dengan ghairu muakkad. Kemudian rawatib ni, sembahyang sunat rawatib ni ada yang hanya qabliyah sahaja. Dan ada yang rawatib ni 2. Qabliyah pun ada, ba'diyah pun ada. Dia sembahyang sunat rawatib, qabliyah saja. Rawatib subuh dan asar. Rawatib ada qabliyah dan juga ada ba'diyah. Itu rawatib zuhur,
maghrib, isyak. Zuhur, maghrib, isyak dia ada qabliyah dan dia ada ba'diyah. Jadi dahulu ketika membicarakan berkaitan dengan rukun niat dahulu. Bicara bab rukun niat. Ke tak ada dalam kitab Munyatul Musalli ni. Dalam kitab Munyatul Musalli ni didatangkan bicara niat di muka surat 7. Rukun yang pertama didatangkan bicara qasad, ta'arud dan ta'ayyun. Semayang sunat yang mempunyai waktu ataupun semayang sunat yang mempunyai sebab, qasad dan ta'ayyun. Semayang sunat mutlak, qasad jua. Itu dalam kitab Munyatul Musalli ni. Dia rekah je lah. Sebab dalam kitab Wisyah lah. Dalam kitab Wisyah dia akan bicara hak semai sunat rawatib ni, qabliyah, ba'diyah ni. Sebab kalau semai sunat rawatib tu hanya ada qabliyah sahaja. Ba'diyah tak ada. Qabliyah rawatib subuh, rawatib asar. Dia hanya ada qabliyah sahaja. Dia tidak ada ba'diyah. Maka ketika berniat hanya disunatkan datangkan niat qabliyah saja. Aku sembahyang sunat subuh qabliyah kerana Allah. Ataupun saja aku sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat kerana Allah. Maknanya ketika sembahyang qabliyah subuh, niat qabliyah bahasa Arab. Niat bahasa Arab ke niat bahasa Melayu? Sunat subuh qabliyah ke sunat sebelum subuh? Sunat subuh qabliyah ataupun niat sunat sebelum subuh? Niat qabliyah ke niat sebelum? Sebelum. Oh, niat Melayu lah. Qabliyah Arab pakai ada niat. Betul tak? Niat sebelum subuh ke subuh qabliyah? Qabliyah? Yalah, boleh belaka. Jadi apabila rawatib subuh hanya ada qabliyah, ba'diyah tak ada, kita niat qabliyah ataupun niat sebelum subuh, hukumnya sunat sahaja. Sebab dia tidak ada ba'diyah. Dia tidak ada ba'diyah. Faham tak? Adapun kalau qabliyah ataupun adapun rawatib zuhur, maghrib, isyak ni dia ada kedua. Maka ketika sembahyang sunat qabliyah wajib kena niat. Saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur. Saja aku sembahyang sunat sebelum maghrib. Saja aku sembahyang sunat sebelum isyak. Itu qabliyah. Niat kod Melayu. Niat kod Arab lah. Kalau selepas pula, saja aku sembahyang sunat selepas maghrib. Saja aku sembahyang sunat selepas zuhur. Saja aku sembahyang sunat selepas maghrib. Saja aku sembahyang sunat selepas isyak. Dia kena niat. Qabliyah sebelum dan juga ba'diyah selepas. Wajib kena niat. Jangan niat sunat zuhur je. Sunat maghrib je. Sunat isyak je. Tidak memada. Kenapa tidak memada? Sunat sebelum ke sunat selepas ni? Dah kita semayang sebelum zuhur, qabliyah lah, takkan nak ba'diyah pula. Sebab sebelum zuhur kita semayang qabliyah ni kan, sekalipun wajib kena niat sebelum ataupun qabliyah. Taklah kalau tu semayang sunat sebelum zuhur, takkan ba'diyah pula. Sebab nak semayang ba'diyah, dia kena semayang zuhur dulu, boleh semayang ba'diyah. Tak ada. Jadi kalau semayang sebelum zuhur tu, memanglah sunat rawatib qabliyah zuhur lah. Dah. Tetap wajib kena niat.
saja aku semai sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semai sunat zuhur qabliyah 2 rakaat kerana Allah. Kena niat. Kalau ada sebelum, ada selepas. Dia tak sama dengan qabliyah subuh dengan qabliyah asar. Dia niat saja aku semai sunat subuh 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semai sunat asar 2 rakaat kerana Allah. Kenapa kamu tak niatkan sebelum subuh ataupun qabliyah? Dia bukan ada regu pun. Faham ni? Ini bicara bab niat. Dia ginilah, kalau ada regu sahaja, dia wajib kena ta'yin yang nyata. Ada regu, faham tak ni? Contoh ada regu. Semayang 2 hari raya. Ada regu kan? Regu macam mana? Ada raya puasa. Ada raya haji. Dah lepas Ramadan raya puasa lah. Musim haji, raya haji lah. Raya puasa dengan raya haji ni 2 bulan. Ada ni? Senggang dia 2 bulan. Dah. Tetap wajib kena niat. Saja aku semayang sunat raya puasa. Ada ni? Ataupun raya fitrah. Raya haji. Raya korban. Kena niat. Saja aku semai sunat raya 2 rakaat kerana Allah. Raya apa? Ni lepas puasa sebulan. Raya puasa lah. Dah. Dia wajib kena ta'yin. Ta'yin apa ta'yin? Nyatakan biar lengkap. Apabila semayang tu ada 2 jenis. Okey apa ni? Ada 2 panggil. 2 jenis ada panggil dah. Dia kena ta'yin. Ta'yin tu nyatakan. Ta'yin yang sempurna. Saja aku masuk sunat raya. Ta'yin tak raya? Nyata tak raya? Nyata. Sempurna tak? Raya apa? Faham tak ni? Wajib kena ta'yin, nyatakan biar jelas. Raya puasa. Raya haji. Dia kena jelas. Sama contoh dengan semayang sunat gerhana. Gerhana ada 2 kan? Yelah gerhana ada 2. Kalau sebelah siang, takkan gerhana bulan pula. Kalau sebelah malam, takkan gerhana matahari pula. Sebelah siang mestilah gerhana matahari. Kalau sebelah malam mestilah gerhana bulan sekalipun. Ta'yinkan, nyatakan nama gerhana biar lengkap. Gerhana apa? Saja aku semai sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semai sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah. Wajib kena ta'yinkan nama matahari ataupun nama bulan. Kalau niat saja aku semai sunat gerhana 2 rakaat kerana Allah, tidak sah. Ini kita semua kita cerita pandangan yang muktamad mazhab Syafi'i. Sebab saya pernah terjumpa orang tua. Tak tahulah dia macam mana. Dia kata, saya Ustaz selama-lama ni tak pernah pun niat raya puasa ke raya haji. Dah buat niat mana? Niat semayang raya lah. Saja aku semayang raya 2 rakaat kerana Allah. Tak ta'yinkan, tak nyata biar jelas-jelas raya tu raya puasa. Raya tu raya haji. Dia kata. Dia ta'yin disebut raya dan niat dia. Tapi dia kira pakat. Takkan raya puasa raya haji tukar pula. Ada gitu. Dah warna dia kata lama ni dia semayang tak sah. Pada kata sah. Walaupun dia hanya sebut raya saja. Sama juga sebut gerhana saja sah. Tapi itu pandangan ta'if lah. Kita berilah pandangan tu dah. Kalau tidak, dah daripada muda sampai ke tua tak pernah tinggal semayang raya. Tiba-tiba tak sah semayang raya. Ada ni. Sah lah. Pakai pandangan ta'if. Cuma yang kita nak ingat balik pandangan muktamad, ada regu saja. Kena ta'yin, kena nyatakan lebih jelas. Qabliyah ada ni. Ba'diyah ada ni. Rawatib zuhur, rawatib maghrib, rawatib isyak. Walaupun qabliyah tu memang kita buat sebelum zuhur, sebelum maghrib, sebelum isyak. Sekalipun wajib kena niat. Saja aku semayang sunat 2 rakaat sebelum zuhur. Ataupun 2 rakaat zuhur qabliyah kerana Allah. Tapi kalau qabliyah subuh, qabliyah asar, dia tidak ada regu. Kalau niat saja aku semayang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah.
Saja aku semai sunat asar, 2 rakaat kerana Allah. Sah. Dah dia tak sebut pun qabliyah. Bukan dia ba'diyah pun. Maknanya kalau dia semayang sunat subuh tu, sebelum subuh ke, selepas subuh ke, memang qabliyah. Dia semayang sunat subuh, dia buat sebelum subuh ke, dia buat selepas subuh ke, qabliyah lah. Selepas subuh qabliyah kok mana? Dia semayang sunat qabliyah ni, habis waktu dia dengan habis waktu semayang. Bila habis waktu qabliyah subuh? Dengan syuruk. Pada ni. Dia qabliyah ni semayang sunat sebelum fardunya, hanya disunatkan sahaja. Buat sebelum fardu. Hanya sunat je. Diharuskan buat selepas. Jadi sebelum ni, sebelum subuh ke, sebelum zuhur ke, Allah bersembang. Jumpa kawan baik. Lama tak berjumpa. Lepas tu qabliyah macam mana? Diharuskan buat selepas. Nama dia apa? Qabliyah lah nama dia. Buat selepas sekalipun. Nama dia qabliyah. Semayang sunat sebelum subuh, semayang sunat sebelum zuhur. Ada. Dan terkadang semayang qabliyah ni sunat buat selepas. Bila? Orang nak komat dah. Minit di skrin tu tinggal tak sampai seminit dah Nak semayang qabliyah macam kan sekarang ni kan. Di skrin tu kan. Waktu iqamah, dia masuk waktu, dia letak 10 minit. Kan dia ada kan, akhirnya tinggal 5 minit, 4 minit, 3 minit, 2 minit, seminit. Seminit sempat main 2 rakaat. Maka disunatkan qabliyah ni buat selepas. Habis waktu, dah. Habis waktu qabliyah subuh dengan syuruk. Habis waktu qabliyah zuhur dengan masuk asar. Habis waktu qabliyah asar dengan masuk waktu maghrib. Ada ni. Jadi maknanya kalau tidak sempat semayang qabliyah subuh, semayang selepas. Nama apa tu? Qabliyah lah nama dia. Dah boleh semayang sunat ke lepas semayang subuh? Semayang sunat qabliyah subuh boleh. Semayang sunat qabliyah subuh boleh. Dah kata haram semayang sunat lepas subuh, semayang sunat lain. Semayang sunat qabliyah subuh dipanggil sahibatul waqti, tuan waktu. Mana tuan waktu? Qabliyah subuh waktu dia bila? Dengan masuk waktu subuh. Waktu dia habis bila? Dia kena faham itu dulu. Waktu qabliyah subuh, qabliyah subuh ni rawatik semualah dipanggil semayang sunat yang berwaktu. Jadi qabliyah subuh ni bila masuk waktu? Dengan masuk waktu subuh. Bila ke berakhir waktu qabliyah subuh? Bila berakhir? Dengan syuruk lah baru berakhir. Jadi selepas semayang subuh, waktu dia di situ, rumah dia di situ. Kenapa nak haram? Kenapa nak haram? Waktu dia di situ. Dia panggil sahibatul waqti, tuan waktu. Rumah dia di situ. Faham tak ni? Tapi kalau tempat kita semayang 2 rakaat lepas subuh tu pelik dia orang lah. Tapi nak ceritanya, dia semayang sebelum subuh ke 2 rakaat, semayang lepas subuh 2 rakaat, namanya qabliyah subuh. Wajib tak niat qabliyah? Tak wajib sebab dia tidak ada ba'diyah. Berbeza dengan zuhur, dia ada qabliyah, dia ada ba'diyah. Maka qabliyah wajib kena niat qabliyah, ba'diyah wajib kena niat ba'diyah. Bermula semayang Jumaat demikian juga seperti zuhur. Maknanya dalam pandangan mazhab Syafi'i kita, sebelum Jumaat pun ada qabliyah Jumaat, selepas Jumaat ada ba'diyah Jumaat. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Habis. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib, dan 2 rakaat kemudian ada isyak. Tengok 2 rakaat je kemudian daripada isyak, 2 rakaat sahaja. Jadi hak dihebohkan 4 rakaat itu pada satu pandangan. Nak beramal silakan pada ni. Tapi kita tak pernah dengar pun. Kita mengaji macam kitab Manatul Musalli, kitab Wisyah, tak ada. Tak ada bicara selepas isyak ada 4 rakaat, tidak ada, hanya 2 rakaat sahaja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا علم أكاديمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رقى الطالبين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.